Surah yang kita akan baca pada pagi ini namanya Surah An-Nur. Surah Cahaya. Surah Cahaya, memang surah ini bercahaya kerana dia memberi kepada kita pedoman perhubungan di antara lelaki dan wanita, lelaki dan perempuan. Perhubungan di antara dua jenis makhluk ini sangat penting kita mengetahui peraturannya. Tersalah jalan dalam mengadakan hubungan ini menemukan manusia kepada kecelakaan yang tidak boleh dipulih lagi, kerana bahayanya sangat besar. Seringkali manusia memandang ringan kepada perkara ini kerana mereka menganggap undang-undang dan peraturan Islam dalam mengadakan hubungan antara laki-laki dan wanita ini menyikat kebebasan mereka. Hakikatnya tidak sama sekali. Keruntuhan dunia pada hari ini kita lihat, keruntuhan tamadun juga bermula daripada perhubungan yang tidak benar, yang tidak betul di antara dua makhluk ini. Justru itu surah ini namanya Surah An-Nur, surah cahaya. Surah ini turunnya di Madinah. Di Madinah, seperti yang kita selalu sebutkan sebelum ini, setiap awal surah apabila diturunkan di Madinah, dia menyatakan hukum, menyatakan undang-undang. Surah-surah yang turun di Mekah tidak menyatakan hukum, tapi menyatakan akidah. Selalunya akidah ini mengajak kita berfikir. Mengajak kita berfikir akan menemukan seorang dengan Allah Subhanahu wa taala dengan akidah yang benar. Selalu orang bila nak tanya agama, bila nak tahu agama, tanya hukum. Hukum. Apa hukum? Dia bukan semuanya hukum. Sebahagiannya hukum dan sebahagian lagi mengajak kita kepada kesedaran. Ulil albab la'allakum ta'qilun. Afala tatafakkarun. Semua sekali ini mengajak kita berfikir. Dua bahagian surah. Jadi mempelajari Al-Quranul Karim memerlukan kepada kita pertama sekali mengetahui hukum, peraturan, undang-undang, dan yang kedua perlu kepada kita mengetahui apa yang disebutnya ni cara berfikir. Cara berfikir, mengenali alam, mengenali diri sendiri, mengenali lebih ini mustahak, malah di sini dulu bermula. Berfikirlah dulu. Kemudian surah ini mengandungi 64 ayat. Pendek saja tetapi lengkap semua sekali berkenaan dengan kehidupan suami isteri, perhubungan antara lelaki dan perempuan. Rekasnya, kalau kita nak rekaskan, tu kuncinya at-tasattur wal afaf. At-tasattur wal afaf maknanya tutup dan baik hati dan jaga hati. Itu dia. At-tasattur wal afaf. Tutup dan berperibadi mulia. Itu dia. Berperibadi mulia, al-afaf. Jadi bertolak daripada tutup ini, tutup aurat, tutup buka, di mana boleh tutup, di mana buka. Tutup di sini maknanya tudung, bukan tutup gitu, bukan tutup. Tutup lain, tudung lain. Tudung ni ada tempatnya kena buka, ada tempatnya kena tudung. Tutup lain. Dia tak suruh tutup, tapi kita kata dia tudung. Tasattur. Kita tutup apa dia benda, kita tutup periuk. Dia tidak panggilnya tudung, tutup periuk tak panggil. Tutup, katakanlah ada benda yang tutup tudung auratnya di sini. Di sini tudung aurat. Pasal aurat kita tu tudung pun buka pula. Jadi itu maknanya di sini kita akan mengikuti bagaimana ulasan Al-Quranul Karim, keterangan undang-undang, peraturan dalam menyatakan aurat ni, mana yang tutup, mana yang kena tudung, mana yang kena buka, mana boleh dan mana tak boleh. Kemudian pulanya dia lebih berkaitan dengan hati. Lebih berkaitan dengan hati yang mulia dan hati yang ganas. Hati yang ganas barangkali tutup pun bagi mereka tidak mempunyai banyak erti, walaupun ditutup, sebab dia memerlukan kepada hati yang membuat pertimbangan dengan mulia dan menghormati antara satu dengan lain.
Jadi oleh yang demikian, dalam hubungan antara lelaki dan perempuan ini, kalau boleh kita sebutkan di sini, dia bagaikan petrol, minyak dengan motor kalau sebutnya tak pada operatinya. Jadi minyak ni dia mudah terbakar sebenarnya jika motorkar kita saluran minyak itu dia tak betul, dia tidak masuk saluran dia, maka dia akan terbakar. Tapi kalau tidak ada minyak pun tak boleh juga. Ada minyak tapi minyak yang berjalan pada salurannya yang betul, maka dia akan membawa kita kepada kejayaan yang sebenarnya kita boleh mempercepatkan perjalanan, kita boleh guna untuk bersafir, boleh ke mana-mana. Tetapi jika salurannya salah, maka dia akan membakarkan diri kita yang pertama sekali dan rumah tangga habis masyarakat seluruhnya. Oleh sebab itu, dalam mana-mana falsafah dan tamadun sekalipun meletakkan wanita ini pada tempat yang tinggi, tetapi sekalipun begitu perlu diawasi kalau dia boleh merosakkan masyarakat, boleh merosakkan hidup ini. Disebutnya al-mar'atu nisful mujtama', wanita separuh masyarakat. Separuh, 50%. 50% ni bukan kecil, bukan bilangan kecil, sama ramai antara lelaki dan perempuan. Ini hak asli Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak ada siapa pun yang pindah. Tak ada siapa boleh pindah. Sampai kepada hari ini pun, walaupun kejayaan bahagian genetik manusia boleh diatur, laki-laki, anak perempuan, jantina laki-laki boleh diatur, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala atur sudah cukup. Sekalipun setengah keluarga dah sampai 10 orang semua laki-laki, tapi ada juga 10 orang semuanya perempuan. Ada 3 laki-laki, ada 2 perempuan, ada 4 laki-laki, 2 perempuan, dan sebaliknya. Ini hak ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang manusia tak sentuh sekali sedikit pun dalam penentuannya. Oleh kerana itu fiqh memberi jawapan sebenarnya penentuan bayi adalah apa hukumnya, apa hukum. Kalangan fiqh ulama menyatakan bahawa ini ganggu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah Allah Subhanahu Wa Taala atur sendiri. Ibu bapa dia tidak mengatur, tetapi dia ada anak lelaki, ada anak perempuan. Kalau tak ada laki-laki atau perempuan saja pun boleh diselesaikan lagi. Ada orang yang serupa dengan dia tapi bertantangan dengan dia. Dia ada anak perempuan, lawannya ada anak lelaki. Anak dia anak kita. Anak dia anak kita, anak kita anak dia. Selama-lamanya dia akan selamanya hak kita. Tak akan selama-lamanya tak kahwin. Jadi oleh demikian penyelesaian ini sangat baik. Al-Quranul Karim menjaga bukan sahaja perhubungan antara laki-laki dan perempuan, bukan hanya masalah aurat, masalah pengkhianatan suami isteri. Pengkhianatan suami isteri juga ada. Jadi oleh yang demikian, dalam tajuk dalam surah ini akan bercakap masalah akibat daripada pendedahan aurat, berlakunya perzinaan. Az-zaniyat waz-zani. Ayat yang kedua lagi. Selepas daripada suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha az-zaniyat waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Masalah zina bercakap apa hukumnya nak lakukan zina. Bahaya ini akibat daripada perhubungan yang tak betul. Saluran minyak yang berjalan dengan motorkar kita itu, saluran yang tak betul, jadi terbakar. Budak umur 20-an bunuh kekasih dia. Pasal apa bunuh kekasih kamu? Minyak dia berjalan tak betul. Kita baca surah khabar semalam. Dan perkara ini bukan sekali, bukan setahun dua yang berlaku, dah berpuluh-puluh tahun. Keadaan seumpama itu terjadi, di mana wanita dibunuh akibat daripada hubungan yang salah antara laki-laki dan perempuan. Betul, perhubungan mesti ada, tetapi tak betul, caranya tak betul. Kemudiannya ayat bercakap pulanya masalah tuduhan zina, yarmunal muhsanat, macam mana hukumnya, berapa saksi mesti dituntut, gagal membawa saksi, apa hukumnya. Ini namanya qazaf. Islam mana penting juga perkara ini. Jika tidak, manusia sering kena tuduh. Tak, tuduhan boleh dibuat, tapi makan diri jika salah. 80 sebatan jika anda melakukan suatu kesalahan dalam membuat tuduhan. Kemudiannya, macam mana pula jika tuduhan itu berlaku antara suami isteri. Antara suami isteri tuduhan zina, di sini mula anak. Bukan mubahalah. Kadang-kadang ustaz pun dia salah bercakap. Mubahalah apa dalam perkara ini? Ini malu budak-budak sebenarnya.
Tuduhan zina, pergi mubahalah. Mubahalah ni doa. Kalau saya salah, minta Tuhan turun saya bala. Kalau dia salah, Tuhan turun bala. Di sini bukan masalah mubahalah. Di sini bukan masalah itu. Jadi oleh yang demikian, salah apabila seorang ustaz bercakap, kalau dia menasihati untuk menyelesaikan suatu kes, dia mubahalah. Apa dia tahu apa mubahalah? Islam cakap mula'anah atau suami isteri, mula'anah. Bukan mubahalah, itu pun antara suami isteri. Jika dengan manusia biasa, namanya di sini masalah qaza hukumnya, bukan mubahalah, bukan mula'anah. Kita akan ikuti dalam surah ini, dalam ayat 5 dan 6. Innal ladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusuhum wa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah. Cakap pasal dalam ayat ini, insyaallah kita akan masuk. Wal ladzina yarmuna al-muhsanat, tapi ada mula'anah pulanya, bersaksi bahawa saya tidak melakukan perkara itu. Kemudiannya jika saya melakukan, maka balasan Allah terhadap saya. Antara suami isteri, penyelesaiannya begitu. Kemudian pula macam mana jika dapat anak tu suami isteri kata isteri suami isteri, tiba-tibanya anak mari rupa orang lain. Bapa pun risau, bukan aku. Dia kata hidup macam ni, tidak, hidup dia yang lain, anak datang hidup lain. Islam membuat penyelesaian boleh nak pasrah dengan mudah begitu? Tidak, itu bukan semestinya. Keturunan boleh datang hak 7 lapis dulu laginya. Dulu hak mari daripada mana tu nenek dia dulunya ni, jauh mari. Hak tu hidup macam hak tu. Mak bapak tak ada. Jadi oleh yang ini, hukum ini mesti diraihkan. Ada pula yang khas bicara di dalam Islam ini, tak rujuk kepada DNA, kepada darah, tidak, tapi kepada qiyafah. Qiyafah ni maknanya dia ada satu pelajaran. Dulu bidan-bidan dulu dia tahu ni anakmu, hidung dia bahasa dia, hidung dia macam mana, 7 keturunan dulu dia mari anakmu, anakmu, ibu dia kepada bapak dia kamu, tak boleh kamu nak tolak. Ada bercara dalam ini. Kemudian Islam juga meletakkan bahawa setiap yang buruk itu ada baik padanya. Ada baik. Setiap yang buruk bukan semuanya buruk, tapi ada sedikit kebaikan. Tuduhan zina, tuduhan itu gini, kena ingat bahawa itu satu peringatan. Tuduhan tidak akan berlaku jika anda tidak bermain di tepinya, di kawasannya, tidak akan berlaku. Mengapa tuduhan berlaku? Anda pernah berlaku, anda pernah duduk dekat tu. Oleh sebab itu tuduhan berlaku. Jangan berlaku. Man hama haulal hima yusiku ayyaqa fihi. Sesiapa yang bermain di sekitar kawasan, bimbang dia jatuh dalam tu. Jadi mengapa tuduhan boleh berlaku? Anda harus mengambil pengajaran. Pengajarannya, jangan hampiri pada tempat itu. Kawasan disebutnya jangan dekat, berbahaya. Kita masuk dekat, tak ada apa-apa lagi. Itu bukan alasan tak ada apa-apa. Kawasan itu kawasan bahaya. Kawasan bahaya. Ini pelajaran yang boleh dapati, dan Quran menunjukkan satu kisah, iaitu kisah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh melakukan perbuatan sumbang. Kemudian tuduhan itu Allah menyatakan membebaskan Aisyah daripada tuduhan. Tapi pada masa yang sama, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum. Yang membuat tuduhan itu bukan semuanya salah, ada juga kebaikan bagi kamu. Itu bukan orang lain yang membuat tuduhan itu. Usbatun minkum, satu kumpulan daripada kamu. Tengok, itu bukan hanya kepada Aisyah, tapi juga kepada kita juga. Kemudiannya ayat membicarakan pula pasangan kahwin, pasangan al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Pasangan baik dia tak boleh ambil orang buruk-buruk. Calon dia ingin dikahwin, ingin pelacur, tak boleh. Anda orang masjid tak boleh cari orang itu. Demikian pula sebaliknya, cari kaki sama-sama dengan dia, supa dengan dia, demi memelihara keturunan. Pelajaran dalam Islam melihat perkara ini menandakan pusaka, mewarisi kepada anak cucu tak habis. Jika ada tu nenek dulunya tapi pelacur, anak cucu dia akan turut macam ni. Oleh kerana itu, Maryam apabila dia menyatakan diri dia bersih, Maryam ibu kepada Isa alaihissalatu wassalam, dia kata dia bersih.
Apa yang dinafikan? Dia kata, lam aku bariyah, aku bukannya keturunan pelacur. Sebab biasanya anak yang datang, anak pelacur itu ada hubungannya dengan keturunan. Walam aku bariyah. Hinggalah seterusnya ayat nak masuk rumah. Ya ayyuhalladzina amanu ya la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Kejadian ini dia bermula daripada masuk rumah tak minta izin. Bilik rumah kita anak tak boleh masuk dalam bilik mak bapak. Alah, mak bapak tua dah. Bukan soal tua. Kamu mengerti perkara ini? Kamu tidak mengerti. Anak tak boleh masuk. Mengapa tak boleh masuk? Tak boleh masuk kerana Tuhan larang itu sebenarnya besar perkaranya. Bilik mak bapak ni macam-macam ada. Kadang-kadang sebab budak-budak dia apa? Macam. Jadi kalau macam tu, anak bilik kamu, bapak tak boleh masuk, kamu tak boleh masuk bilik bapak kamu. Bapak. Tetapi apabila perkara ini sebenarnya dibiarkan, maka banyak rahsia mak bapaknya pecah. Edat keluar sampai keluar. Rahsia mak bapak datang daripada siapa? Anak-anaknya. La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Itu dia. Kalau anak tak boleh masuk bilik mak bapak, jangan cakaplah pula orang lain nak masuk rumah kita pun masuk dengan mudah. Tak boleh, tunggu di luar sebelum daripada kadang-kadang rumah kita tidak terurus dengan baik. Kawan baik masuk nak masuk dalam rumah. Tak ada adab. Nanti dulu nak simpan dulu kain bubuknya ni, bukunya bersepah, kasutnya tak ada tempat duduk pemandang budak-budak penuh. Macam mana boleh masuk dalam rumah? Tak boleh. Quran mengajar, Quran memandang berat ini bukan sampingan, tidak, memandang berat. Hinggalah seterusnya 64 ayat ini penuh dengan nasihat-nasihat yang seumpama ini. Dan insyaAllah besok kita akan sambung dengan ayat pertama. InsyaAllah oleh kerana Nabi SAW juga pernah nasihatkan, Allimu nisa'akum, allimu rijalakum suratan nur, wa allimu nisa'akum wa banatukum suratan nur. Nabi kata, orang lelaki kamu kena ajar betul-betul faham suratun nur ini. Demikian juga orang perempuan dan anak-anak perempuan kamu kena belajar betul-betul suratun nur ini. Pesanan Nabi. Mengapa begitu sekali? Surah lain pun kena belajar juga. Mengapa tak belajar? Tidak. Ini surah ni suratul usrah, surah nur, surah keluarga, surah perhubungan antara lelaki dan perempuan. Kita katakan inilah surahnya sebagai alternatif kepada apa yang disebutnya pelajaran seks di sekolah. Pelajaran seks di sekolah ini boleh diajar, tetapi oleh seorang ulama yang mengerti apa yang patut belajar dan tak patut belajar. Kandungan surah Nur cukup sebenarnya untuk mempelajari apa yang disebutnya subjek seks di sekolah. Nama pun tidak berapa baik. Kalau ada nama-nama lain pun tak cukup sebenarnya, kecuali surah ini. Ini surah yang wahyu datang untuk menyelesaikan masalah ini. Suratul Nur namanya. Tak apalah Suratul Nur di sekolah, di tempat-tempat kita, tapi di masjid ini insya-Allah kita akan mengambil perhatian penuh kepada apa hukum-hukum yang terkandung dalam surah ini satu demi satu, dan kita boleh panjatkan sekurang-kurangnya kepada keluarga kita dan masyarakat kita. Kenapa? Kerana masalah yang berlaku dalam dunia pada hari ini di sini yang pertama sekali bermula. Di sini hubungan yang salah ataupun minyak petrol yang masuk itu melalui saluran yang salah, bocor lalu terbakar. Gitu.